Assalamualaikum, salam hormat, selamat pagi. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Asnam bersama rakan penyampai Nabila Khalida, dan pada jam ini kita akan berikan laporan berita mengenai bisnes, kewangan dan ekonomi. Baik, kita mulakan dengan laporan yang pertama. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun bagi Malaysia kepada 5.1% pada 2022 daripada 5.6% sebelum ini. Bagaimanapun, unjuran terkini IMF itu lebih rendah daripada unjuran julat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Bank Negara Malaysia sebanyak 5.3% hingga 6.3% pada 2022. Perkara itu dinyatakan dalam Kemas Kini Prospek Ekonomi Dunia Julai 2022 IMF yang diterbitkan pada Selasa. Menurut IMF, risiko terhadap prospek ekonomi global amat cenderung kepada penurunan. Faktor seperti perang di Ukraine boleh membawa kepada pemberhentian serta-merta import gas Eropah dari Rusia, manakala inflasi boleh menjadi lebih sukar untuk diturunkan daripada jangkaan sama ada jika pasaran buruh lebih terhad daripada jangkaan atau jangkaan inflasi tidak mempunyai asas yang kukuh. Keadaan kewangan global yang lebih terhad boleh menyebabkan tekanan hutang dalam pasaran, sedang pesat membangun dan negara-negara membangun penularan baru COVID-19 dan sekatan pergerakan serta peningkatan krisis sektor hartanah boleh terus menyekat pertubuhan China dan perpecahan geopolitik boleh menghalang perdagangan dan kerjasama global. Dengan peningkatan harga yang terus menjejaskan taraf hidup di seluruh dunia, menurunkan inflasi perlu menjadi keutamaan pertama bagi penggubal dasar. Dasar moneteri yang lebih ketat akan mempunyai kos ekonomi sebenar, tetapi kelewatan hanya akan memburukkannya. Bagaimanapun, keadaan moneteri yang lebih ketat juga akan menjejaskan kestabilan kewangan, memerlukan penggunaan kaedah kehematan makro dan membuat pembaharuan kepada rangka kerja penyelesaian hutang yang lebih diperlukan. PIMF mencadangkan sokongan fiskal bersasar dapat membantu mengurangkan impak terhadap mereka yang paling mudah terjejas, tetapi dengan bajet kerajaan yang terhad, berikutan pandemik dan keperluan kepada pendirian dasar makroekonomi disinflasi secara keseluruhan, dasar tersebut perlu diimbangi oleh peningkatan cukai atau perbelanjaan kerajaan yang lebih rendah. Bilangan siswazah menganggur berkurangan kepada 4.1% pada tahun 2021 menurut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan DOSM pada Rabu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata 33.9% siswazah menganggur adalah dalam kalangan kelompok berkaitan dengan bidang kemahiran. Beliau yang memetik statistik siswazah 2021 berkata, bilangan graduan di Malaysia ialah 5.61 juta orang tahun lepas, yang mewakili 22.1% daripada penduduk negara yang bekerja dan berumur 15 tahun ke atas. Katanya pada 2021, ekonomi Malaysia secara beransur memperoleh semula momentum ke arah pemulihan dan seterusnya memupuk keadaan pasaran buruh yang lebih sihat pada tahun itu berbanding 2020. Sehubungan itu, bilangan graduan yang bekerja meningkat 5% kepada 4.5 juta orang berbanding tahun 2020 iaitu 4.35 juta orang. Dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak meneliti dan juga melihat kepada angka-angka yang dikongsikan oleh DOSM berkaitan dengan statistik siswazah ini. Kita nak bersama dengan Nina Rozman. Nina mungkin boleh kongsikan data yang dibawakan oleh DOSM semalam. Baik, terima kasih Harif. Saya akan kongsikan beberapa data daripada DOSM iaitu keluaran terkini mengenai penawaran tenaga buruh siswazah mengikut ciri-ciri sektor iaitu demografi dan juga sosioekonomi pada tahun 2021. Jadi saya akan mulakan dengan statistik. Berapa keseluruhan statistik siswazah di Malaysia pada 2021 kita dapat lihat dengan angka 5.61 juta siswazah iaitu kita melihat peningkatan berbanding 2020 iaitu sebanyak 5.36 juta siswazah. Ini apabila kita teliti juga dengan komposisi komponen yang tenaga buruh siswazah iaitu mencatatkan yang bekerja terbagi kepada 3 kategori iaitu bekerja, menganggur dan juga luar tenaga buruh, di mana yang bekerja mencatatkan angka yang tertinggi dengan 4,569.1, di mana yang angka terendah menganggur sebanyak 197.4 dan kita lihat luar tenaga buruh sebanyak 841.3. Seterusnya saya akan kongsi juga akan data bilangan tenaga buruh untuk siswazah. Kita dapat lihat kadar penyataan tenaga buruh siswazah iaitu
kita panggil juga KPTBS, iaitu kita melihat pada 2021 mencatatkan angka tertinggi bilangan tenaga buruh siswaza, iaitu sebanyak 4,766.5, iaitu peningkatan yang amat tinggi berbanding dengan tahun 2020 dan 2019, iaitu sebanyak 4,286 pada 2019 dan 4,555.5 untuk tahun 2020. Dan kita harus saksikan juga dengan komposisi tenaga buruh siswaza pada 2021. Kita akan lihat iaitu lelaki mencatatkan sebanyak 48.1%, iaitu sedikit rendah penurunan berbanding perempuan, iaitu sebanyak 51.9%. Dan apabila kita melihat kawasan pertempatan, di mana bandar mencatatkan 90.1%, iaitu pencatatan yang amat tinggi berbanding luar bandar, iaitu sebanyak 9.9%. Jadi apabila kita bercakap mengenai siswaza yang bekerja, kita tengok sumbangan siswaza bekerja perbandingan antara tahun 2001 dan 2020, kita lihat peratusannya kekal kerana peratusan dia mencatat sebanyak 95.9%, iaitu dan pada 2020 iaitu sedikit rendah berbanding 2021 sebanyak 95.6%. Kalau anda lihat catatan yang tertinggi pada tahun lepas iaitu sebanyak 4,569.1, manakala 2009 catatan terendah untuk bilangan siswaza bekerja. Jadi kita teruskan juga dengan penganggur siswaza. Jadi penganggur siswaza kita dapat lihat daripada data ini bermula tahun 2020 adalah mencatatkan penganggur siswaza sebanyak 202.4, iaitu catatan paling tinggi kerana kita tahu tahun 2022 bermulanya pasca pandemik. Namun pada 2021 kita melihat sedikit penurunan, iaitu sebanyak 197.4 untuk tahun 2021, di mana ekonomi negara mula pulih ketika itu. Jadi selain itu kita harus lihat juga kepada apa tahap kemahiran jantina. Seperti mana anda dapat lihat, iaitu mahir. Lelaki kita lihat warna biru, perempuan kita lihat pada warna pink. Dan kita lihat lelaki yang mahir merekodkan sebanyak 53%, iaitu lebih tinggi sedikit berbanding wanita sebanyak 47%. Dan kita lihat separuh mahir mencatatkan 37.1% untuk lelaki dan 62.9% untuk wanita. Untuk berkemahiran rendah juga kita melihat lelaki merekodkan sebanyak 69.6%, iaitu lebih tinggi berbanding dengan wanita sebanyak 30.4%. Jadi kalau kita boleh saksikan juga dengan kumpulan umur yang mendominasi sektor pekerjaan ini, kita dapat lihat di mana umur lingkungan di bawah 24 tahun sebanyak 360.7, di mana kalau 25 sehingga 34 tahun mencatatkan 1,922.3, dan diikuti juga dengan lingkungan umur 35 hingga 40 tahun dengan catatan 1,367, dan yang terakhir ikut 45 tahun ke atas iaitu mencatatkan 919. Kita dapat lihat antara umur 25 sehingga 34 mempunyai catatan tertinggi sekali. Selepas itu kita juga dapat melihat di mana sektor tenaga buruh siswaza dalam kalangan siswaza ini. Saya ringkaskan di mana kita dapat lihat sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan mencatat sebanyak 3,535.1, iaitu sumbangan sebanyak 77.4%. Jadi kita melihat ramai di kalangan siswaza ini banyak bekerja untuk sektor perkhidmatan, dan antara sektor terendah adalah sektor perlombongan mencatatkan sebanyak 35.5, iaitu peratusan sumbangan adalah 0.8%. Jadi saya akan teruskan lagi dengan tempoh siswaza menganggur. Jadi berapa lama mereka menganggur? Kita tengok daripada data-data ini, iaitu paling lama kebanyakan siswaza ini menganggur adalah antara 3 bulan, iaitu sebanyak 39.4%. Ini adalah kebanyakan siswaza menganggur sebanyak tempoh 3 bulan. Dan kita tengok skala kecil pula, iaitu lebih setahun saja mencatatkan sebanyak 11.2% yang menganggur daripada lebih setahun. Jadi kita mengupas lagi dengan penengah gaji dan upah siswaza mengikut purata dan juga perbandingan penengah. So kita akan mulakan dengan purata dulu, di mana
jumlah purata gaji sebanyak pada tahun 2021 adalah 4,582 iaitu lebih tinggi berbanding 2020 iaitu untuk lelaki untuk gaji purata pada tahun lepas adalah 4,973 manakala perempuan untuk gaji purata pada tahun lepas juga adalah 4,215. Jadi saya akan alih kepada gaji penengah untuk keseluruhan jumlah siswaza iaitu mencatatkan sebanyak 3,911 pada tahun 2021 iaitu lebih tinggi sedikit berbanding 2020 iaitu 3,815 dan kita lihat juga kumpulan lelaki yang mencatat gaji penengah sebanyak 4,034 ringgit pada tahun lepas berbanding tahun 2020 iaitu 3,983 dan juga kumpulan wanita kita mencatat gaji petengah sebanyak 3,680 ringgit dan lebih tinggi sedikit berbanding tahun 2020 sebanyak 3,650. Jadi kita dapat lihat inilah antara perbandingan gaji purata petengah untuk jumlah keseluruhan termasuk lelaki dan juga wanita. Jadi kita akan saksikan lagi apa gaji dan upah tahap kemahiran mengikut purata dan juga penengah. Kita akan mulakan di bahagian sini, bahagian kiri anda, warna biru ini. Kita dapat lihat purata pada yang mahir. Kita lihat pada tahun lepas, saya akan buat perbandingan pada tahun lepas sahaja untuk masa ini. Di mana kita lihat tahap kemahiran pada gaji purata adalah sebanyak RM5,465 pada 2021 iaitu berbanding tingkat lebih sedikit berbanding tahun sebelumnya iaitu RM5,316 dan pada untuk tahap separuh mahir untuk gaji upah dan tahap kemahiran separuh mahir kita mendapati 2021 mencatatkan sebanyak 2,488 dan untuk berkemahiran rendah mencatatkan gaji purata sebanyak RM2,017 pada tahun lepas. Jadi saya akan beralih sekali lagi kepada kumpulan wanita yang mendapatkan gaji untuk penengah sebanyak 4,812 pada tahun lepas dan iaitu peningkatan lebih daripada tahun sebelumnya 2020 iaitu 4,730 dan kita lihat pula kepada separuh mahir untuk gaji petengah mencatatkan sebanyak RM2,049 dan kita mencatat berkemahiran rendah untuk purata gaji petengah sebanyak 1,698. Jadi ini adalah perbandingan gaji dan upah mengikutkan tahap kemahiran. Jadi saya akan kongsikan lebih sedikit mengenai gaji dan upah serata di mana anda dapat lihat di sini kita akan buat perbandingan antara bandar dan juga luar bandar. Jadi saya akan mulakan serata di mana bandar mencatatkan peningkatan yang agak tinggi iaitu 4,672 berbanding 2020 iaitu sebanyak 4,586 dan kawasan luar bandar sebanyak 3,776 pada tahun lepas manakala untuk bandar untuk gaji petengah adalah RM3,959 dan berbanding luar bandar iaitu sebanyak RM3,114. Jadi anda dapat lihat di sini gaji dan upah mengikut strata kawasan bandar iaitu melebihi daripada kawasan luar bandar. Jadi Harith Zanabila, ini adalah prestasi yang dapat saya kongsikan mengenai penawaran siswaza pada 2001 di Malaysia pada ketika ini. Ya, sudah tentu untuk waktu ini kita nak teruskan memperincikan mengulas lanjut berkenaan dengan perkara ini. Kita nak bersama dengan Profesor Madya, Dr. Muhammad Murshid Arshad yang merupakan pensyarah pembangunan belia, Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awani. 33.9% siswazah dalam guna tenaga tidak penuh berkait dengan ataupun siswazah kemahiran. Dalam erti kata lain, mereka bekerja dalam jawatan yang tidak sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Pendapat Prof berkenaan dengan masalah ini yang dilihat meningkat ini. Ya, terima kasih kepada saudara Haris, saudari Nabila dan juga saudari Nina ya. Satu topik hangat dibincangkan di awal pagi ini sebenarnya ini merupakan satu manifestasi sebenarnya kita lihat daripada pasca pandemik COVID-19. Dan kalau kita lihat seperti mana yang saudari Nina kongsikan sebentar tadi, kita lihat daripada peratusan siswazah yang bekerja sebenarnya tinggi. 95.9. Walau bagaimanapun, kita perlu lihat juga bagaimana kita nak menangani dan membantu siswazah yang menganggur yang pada ketika ini 4.1% ya, yang mewakili 197,000 siswazah yang masih lagi menganggur.
Jadi berbalik kepada soalan Saudara Haris tadi ini berkaitan dengan guna tenaga tidak penuh iaitu GTTP dan kalau terlihat sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kepada isu guna tenaga tidak penuh ini. Pertama, kalau kita lihat daripada definisi daripada Industrial Labour Organisation, dalam definisi tersebut salah satunya adalah berkaitan dengan bekerja kurang daripada 30 jam seminggu. Bermakna di sini daripada penggunaan kapasiti kelayakan akademik dan juga daripada kelayakan mereka setelah menamatkan pengajian, boleh dikatakan sebenarnya tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan dan tidak sepadan dengan keperluan. Jadi benda ini sebenarnya kita perlu bantu dan kita lihat dari segi aspek selain pada masa bekerja Tuan Haris juga kita lihat daripada skill iaitu kemahiran itu sendiri. Yang mana kita perlu tahu bahawa bila isu guna tenaga tidak penuh ni dia melibatkan pekerja kelulusan universiti dengan kemahiran yang tinggi tetapi mereka tak dapatkan kemahiran mereka, tak dapat praktikkan kemahiran mereka di tempat kerja. Ini juga merupakan satu isu. Jadi kita nampak Tuan Haris dan juga semua, kita perlu lihat bahawa berlaku dari segi aspek kesan, dari segi ekonomi sebenarnya. Memang kita tidak nafikan di dalam setiap negara pun juga ada isu berkaitan dengan guna tenaga tidak penuh ini. Tetapi kita lihat dalam konteks ini bagaimana kita nak membantu supaya guna tenaga tidak penuh dalam kalangan sektor belia siswazah dalam sektor kemahiran ini kita tingkatkan sebab dia akan memberikan implikasi kepada negara. Sebagai contoh, kalau dilihat jika mereka tidak dapatkan praktikan kemahiran mereka, bagaimana dari sudut konteks psikologi dan juga dari segi aspek emosi siswazah kita. Mereka telah menamatkan pengajian duit pun banyak habis setelah tempoh masa mereka menamatkan pengajian, tetapi pekerjaan tersebut tidak setimpal dengan kelayakan dan juga kemahiran mereka perolehi. Dan itu juga perlu dilihat. Dan dari segi aspek ekonomi juga kalau terlihat sebenarnya dia akan sedikit sebanyak memberi kesan jangka panjang kepada negara. Kelembapan ekonomi juga akan membantu dan secara langsung pertumbuhan keluaran dalam negara kasar negara juga akan perlahan. Ini sebenarnya adalah kesan jangka panjang sekiranya isu GTTP ini tidak ditangani, Saudara Haris. Baik, Doktor, jadi adakah gig ekonomi yang semakin rancak kita lihat ini ketika ini menjadikan graduan tidak lagi berminat untuk bekerja dalam bidang kemahiran mereka sendiri? Ya, soalan yang sangat bagus Saudara Nina Ini berdasarkan daripada dapatan kajian yang kita lakukan terhadap golongan belia yang berusia 15 hingga 30 dan kita lihat dari segi aspek graduan iaitu bagaimana terlihat belia menganggur. Dan bila kita lihat dari konteks ni, kita dapati bahawa golongan belia sekarang ni terutamanya siswazah, mereka memilih pekerjaan yang lebih fleksibel sebenarnya. Pekerjaan yang bercorak fleksibel yang mana dengan adanya gig ekonomi ini saya tidak langsung merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi dan pada masa yang sama juga mereka akan sesuai dengan pekerjaan tersebut kerana dia lebih bersifat tidak terikat ataupun lebih pada fleksibiliti sebenarnya. Jadi sebagai contoh bila kita tengok dapatan kajian yang kita perolehi kebanyakan golongan belia mereka lebih cenderung untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka suka. Dan sebagai contoh, mereka terlibat dalam sektor gig, contohnya dalam Grab, Lalamove, Foodpanda, Myka dan sebagainya. Jadi bila mereka memerlukan pekerjaan tersebut, mereka akan laksanakan. Cuma kalau kita lihat dari segi konteks pandemik COVID-19 ni, dengan izin dipanggil sebagai blessing in disguise, iaitu bagaimana proses berlakunya COVID-19 ni mempercepatkan proses gig ekonomi. Sebenarnya gig ekonomi ni sebelum pandemik telah ada, cuma dia lebih rancak setelah berlakunya pandemik. Jadi kita perlu lihat secara positif bagaimana kita boleh melahirkan lebih ramai lagi tenaga siswazah yang mahir melalui proses gig ekonomi ni. Melalui latihan, melalui proses bimbingan, kita perlu merancakkan lagi golongan belia untuk terlibat dalam sektor ini pada masa yang sama boleh menjana pendapatan dan sekaligus merancakkan perkembangan ekonomi dan sosial negara kita. Baik Prof, jadi apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan sebenarnya untuk mengelakkan dari kenaikan kadar guna tenaga ini? Kadar guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran dalam kalangan siswazah supaya tak berterus meningkat pada masa akan datang. Ya, bagus soalan Saudara Nabila Sebenarnya ini melibatkan peranan semua, termasuk peranan daripada institusi kerajaan, swasta dan juga institusi pengajian tinggi itu sendiri. Dan pada masa sama juga kita nak bantu golongan siswazah kita untuk mereka lebih mahir dari segi aspek kemahiran insaniah dan juga kemahiran teknikal mereka serta kemahiran-kemahiran lain. Jadi perlunya untuk kita sebagai contohnya kita lebih merancakkan lagi program-program kolaborasi antara industri, pemain industri dan juga institusi pengajian tinggi. Ini perlu dilakukan secara berterusan dan perlu untuk mendedahkan pelajar-pelajar kita, siswazah kita dengan apa yang berlaku realiti di luar sana. Jadi ini penting supaya kita nak melahirkan siswazah yang berkualiti.
pada masa yang sama juga kita tidak mahulah isu apa orang panggil sebagai brain drain ni, iaitu keluarnya pakar-pakar tenaga-tenaga mahir kita keluar negara. Ini juga merupakan implikasi kepada guna tenaga tidak penuh ni, kerana mereka mendapatkan gaji yang lebih setimpal, menambahkan satu peluang untuk mereka lebih bermotivasi dan lebih berkeyakinan untuk melakukan kerja setimpal dengan kemahiran dan kepala mereka, tetapi ini menyebabkan mereka memilih untuk bekerja di luar negara kerana memiliki ataupun memperolehi pendapatan yang jauh lebih tinggi jika bekerja dalam negara. Ini juga merupakan isu yang perlu kita lihat. Dan secara tak langsung dia akan membantu untuk meningkatkan lagi produktiviti kerja golongan siswaza itu sendiri. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah pembangunan belia Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Masa mencemburui kita. InsyaAllah dalam lain-lain masa lagi kita akan bawakan perbincangan lebih lanjut lagi berkaitan dengan golongan belia ini. Masih terlalu awal untuk melihat kesan pertumbuhan ekonomi hasil pelaksanaan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali berkata ia memandangkan RCEP baru dikuatkuasakan pada Mac lepas. Namun tambahnya lagi Malaysia bakal menerima manfaat terbesar dari perjanjian tersebut berbanding negara ASEAN lain. Memetik laporan Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Ahli Parlimen Gombak itu berkata, Malaysia diunjurkan mencatat nilai peningkatan ekspor sehingga $200 juta Amerika. Menurut satu kajian yang dikeluarkan oleh United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD dengan izin yang telah diterbitkan pada 15 Disember 2021 bertajuk A New Centre of Gravity, the Regional Comprehensive Economic Partnership and its Trade Effects, Malaysia dijangka menerima manfaat terbesar di kalangan negara-negara ASEAN dari segi ekspor dengan unjuran nilai peningkatan ekspor sebanyak $200 juta Amerika melalui penghapusan serta pengurangan tarif bagi barangan dagangan serta penambahbaikan kemudahan ekspor dan import barangan di kalangan negara-negara RCEP. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Penampang Datuk Seri Darrell Laking yang mahu mengetahui impak perdagangan negara sejak RCEP dikuatkuasakan. Selain itu, Darrell yang juga bekas Menteri MITI mahu mengetahui impak pelaksanaan dasar sifar COVID-19 China ke atas perdagangan antara Malaysia dan negara itu. Mengulas mengenai perkara itu, Azmin berkata nilai dagangan antara Malaysia dan China mencatat pertumbuhan 2 digit selama 19 bulan berturut-turut. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita melihat trade performance bagi negara kita pada bulan Jun ini, ianya berlaku peningkatan sebanyak 43.4% kepada RM270.39 bilion dan perdagangan dengan negara China yang juga merupakan negara anggota RCEP telah mencatatkan pertumbuhan 2 digit bagi 19 bulan berturut-turut. Jadi sementara dunia hari ini menghadapi kekangan dan juga cabaran yang besar, Malaysia akan terus menjalin hubungan kerjasama diplomatik dan juga perdagangan dan pelaburan dengan negara China dan juga negara-negara anggota RCEP. Invest KL telah menarik pelaburan bernilai RM1.68 bilion pada separuh pertama 2022 dengan mewujudkan 1,919 peluang pekerjaan eksekutif berkemahiran tinggi. Menurut agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI itu, pelaburan tersebut meliputi penubuhan 6 syarikat multinasional MNC terkemuka dari Amerika Syarikat, United Kingdom, China dan Australia. Syarikat-syarikat itu merangkumi pelbagai industri seperti makanan, teknologi, pembangunan perisian dan farmaseutical. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Azmi Zulkifli berkata, perjanjian perdagangan utama seperti Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP yang baru dikuatkuasakan awal tahun ini serta sasaran Malaysia untuk meratifikasikan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP pada tahun ini telah memberi jaminan baik kepada pelabur. Perjanjian perdagangan utama ini menawarkan jaminan memberangsangkan kerana bakal menjadikan Malaysia destinasi lebih menarik kepada syarikat-syarikat untuk mempelbagaikan rantaian bekalan dan meluaskan akses pasaran bagi barangan dan perkhidmatan serta produk digital.
Bagi masa depan, Azmi berkata Malaysia perlu melatih lebih ramai profesional seperti jurutera data raya, pakar keselamatan cyber dan akaunten untuk memenuhi permintaan pelabur yang semakin bertambah. Beliau berkata langkah tersebut akan menyokong objektif negara untuk menarik syarikat yang mempunyai nilai tinggi, teknologi tinggi dan pertumbuhan tinggi seiring dengan matlamat aspirasi pelaburan nasional NIA untuk mengimbangi kemajuan ekonomi dengan kemampanan alam sekitar. Pandemik COVID-19 menjadikan pemilik nasi kandar Suryani Azman Awang memberanikan diri menukar model perniagaan. Model perniagaan menjual nasi kandar secara dalam talian nyata berjaya mengekalkan perniagaannya hingga ke hari ini. Atas PKP hari tu, kalau Suryani Nasi Kuku tu kita buat delivery, kita ada rider sendiri, dengan Foodpanda pun kita ada. Tapi banyak kali rider kita sendiri lah buat. Dalam PKP hari tu pun masa lockdown je kita tutup. Selepas lockdown tu semua kita buka. Mula-mula PKP, kita ingat 2019. Mula-mula PKP tu memang siapa-siapa pun normal baru masa tu. Tak ada terjejah. Kita jadi panik masa tu. Tak. Dengan biasa nego, jualan sale lebih, jadi kurang. Tapi bila dah PKP tu dah masuk 2 tahun, kembali normal biasa lah kita kira. Nego tu, terjejah tu ada terjejah. Tapi kita ikut sistem kita buat COD. Kita bukan tutup kedai tu. Okay, bila tutup kedai kita buat COD. Buat di rumah. Setelah kita pun rasa terjejah sikit ya. Mengulas mengenai pembukaan nasi kandar yang mengguna pakai resipi dari Pulau Pinang, Azman membuat pelaburan ratusan ribu bagi membuka nasi kandar pertama di Kelantan. Mengakui ia bukan mudah untuk menggabungkan cita rasa rakyat Kelantan dengan resipi dari utara. Cabaran untuk mencari pelanggan dirasai dalam tempoh 4 bulan pertama beroperasi. Namun berkat usaha dan kreativiti dalam memanfaatkan media-media sosial, akhirnya nasi kandar Suryani berjaya bertapak dan mempunyai pelanggan di Kelantan kini. Okey, sebenarnya nasi kandar ni kita first mula-mula start di Penang. Di Penang, Halim nasi kandar. Dengan nama Halim nasi kandar, lepas tu kita tengok Halim tu resipi kita ni boleh masuk tak di Kelantan. Okey. Selepas kita tengok, barulah kita masuk di Kelantan. Alhamdulillah kita buat di Kelantan ni baru 2 bulan. Dah berjaya dah kita buat di Kelantan ni. Atas Suryani Nasi Kandar ni penerimaan orang makan tu puas hati. Tak ada komplain lagi lah. Rasa dengan harga pun kita buat harga Kelantan. Bukan harga belah luar. Kita buat harga di Kelantan. Beliau berkata, nasi kandar Suryani akan mengembangkan lagi perniagaannya dengan membuka beberapa cawangan luar jajahan Kota Baru dan luar Kelantan.